Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini nak buat ulasan perlawanan di antara Penang FC menentang Bukit Tambun, yang mana Penang berjaya menang 4-0 pada perlawanan ini. Boleh saya katakan perlawanan ini Bukit Tambun berjaya untuk memberi saingan kepada Penang FC dengan adanya beberapa percubaan yang berbahaya dan hampir untuk menjaringkan gol. Tetapi sayanglah percubaan-percubaan berbahaya tersebut gagal disudahkan dengan baik oleh bahagian serangan pasukan Bukit Tambun. Tetapi secara overall Bukit Tambun bermain dengan baik. Mereka berjaya untuk tembusi bahagian pertahanan Penang yang diketuai oleh dua pertahanan import iaitu Ristoni dan juga Rafa Victor. Itu adalah satu performan yang menarik lah untuk Bukit Tambun dan satu performan yang boleh dibanggakan untuk sebuah pasukan amatur menentang pasukan Liga Super. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan ulasan perlawanan dengan pasukan Penang FC. Apakah kelebihan dan juga kekuatan pasukan Penang FC yang berjaya menarik minat saya pada perlawanan ini? Yang pertama adalah di bahagian tengah, yang mana pada perlawanan semalam kita boleh lihat di bahagian tengah gandingan Azizan Nordin dan juga Hilal dan juga Hendrik telah membuktikan yang bahagian tengah Penang memang sangat-sangat efisien dan sangat-sangat kreatif. Yang mana apa yang saya suka tentang bahagian tengah Penang ni adalah Azizan bermain sebagai single pivot, yang mana beliau akan bermain sebagai holding midfielder untuk membantu bahagian pertahanan, dan beliaulah yang menjadi nadi utama ataupun penggerak kepada bahagian tengah pasukan Penang. Disebabkan peranan Azizan yang berjaya di bahagian tengah sebagai seorang single pivot, beliau telah memberikan kebebasan kepada Hilal dan juga Hendrik Dos Santos untuk bergerak lebih ke atas dan ofensif untuk menyerang pasukan Bukit Tambun. Kita boleh tengok Azizan memang akan stay di middle line sahaja untuk bahagian tengah Penang, dan Hilal dan juga Hendrik diberikan kebebasan untuk bergerak sama ada di bahagian wide area ataupun bahagian tengah. Disebabkan itulah bahagian tengah pasukan Penang pada waktu semalam memang sangat-sangat hidup berdasarkan gandingan Hilal dan juga Hendrik, yang mana kadang-kadang Hendrik akan support kepada bahagian kanan, Hilal akan support kepada bahagian kiri, ataupun Hilal akan masuk kepada sebagai seorang striker dan Hendrik akan bergerak roma di bahagian kanan, tengah ataupun kiri untuk mencipta gerakan-gerakan bagi menyerang pasukan Bukit Tambun FC pada perlawanan semalam. Itu yang pertama, bahagian tengah pasukan Penang hidup antara gandingan Hilal dan juga Hendrik di bahagian hadapan, bermain dengan sangat ofensif, mempunyai kreativiti yang sangat bagus dan memang cemerlang pada perlawanan semalam, dan disupport pula dengan Azizan yang bermain sebagai single pivot untuk memastikan bahagian tengah pasukan Penang sentiasa stabil ketika diserang oleh pasukan lawan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang saya suka tentang pasukan Penang adalah tentang peranan centre back dan juga full back pasukan Penang, yang mana semalam Thomas Truka telah menerapkan untuk Azizan bermain sebagai single pivot. Maka apabila Azizan bermain sebagai single pivot, beliau akan menjadi orang yang berada di hadapan dua centre back Penang, iaitu Rafa Victor dan juga Ristoni, yang mana apabila Rafa Victor dan juga Ristoni, mereka berdua yang akan cuba build up untuk pasukan Penang daripada bawah, yang mana kita boleh tengok memang Penang bermain dengan back 2 dan meletakkan seorang defensive midfielder. Jadi bentuk dia macam triangle atau segitiga. Jadi apakah kelebihan dua centre back di situ untuk build up pasukan Penang? Kelebihan dia adalah memberikan peranan fullback pasukan Penang, iaitu Rafiuddin di bahagian kiri dan Fairuz Zakaria di bahagian kanan untuk bertindak lebih ofensif untuk membantu bahagian serangan, yang mana kita boleh tengok Fairuz Zakaria di bahagian kanan, dia memang akan backup kepada Faiz Sobri di bahagian kanan, dan Rafiuddin akan backup kepada Adi Raub di bahagian kiri. Jadi numbers of player yang berada di wide area pasukan Penang akan jadi lagi banyak, dan Penang boleh gerakkan bahagian kanan untuk attack dengan lebih mudah, dan begitu juga dengan bahagian kiri. So Fairuz dan juga Rafiuddin akan senang untuk buat overlapping atau buat underlapping untuk masuk ke dalam kotak penalti. Sebagai contoh, saya ambil gol Rafiuddin yang mana beliau bermain dengan ofensif dan dia buat underlap. Memang Hendrik buat satu hantaran yang cantik kepada beliau dan beliau berjaya menjaringkan gol ketiga pasukan Penang.
Jadi itu buktilah apabila Penang bermain dengan dua centre back ketika menyerang, maka full back mereka akan lebih senang untuk bergerak ke atas dan lebih ofensif dengan buat overlapping dan juga underlap. Itu yang saya suka tentang pasukan Penang yang kedua pada perlawanan semalam. Yang ketiga yang saya suka, yang boleh saya puji adalah defense department pasukan Penang juga. Semalam Bukit Tambun banyak menggerakkan serangan. Apa yang penting, back four pasukan Penang daripada transition, yang mana transition dari mereka menyerang dan transition bermaksud perubahan daripada mereka menyerang kepada bertahan agak cepat, yang mana Fairuz dan juga Rafiuddin agak cepat untuk cover kepada mereka punya space ataupun kepada mereka punya posisi asal, iaitu right back dan juga left back, untuk menutup ruang kepada pemain Bukit Tambun untuk exploit mereka punya wide area di bahagian full back. Jadi benda tu agak baguslah, transition Penang ketika menyerang ke bertahan bagus, dari bertahan ke menyerang pun agak bagus pada perlawanan semalam. Memang boleh saya pujilah untuk pasukan Penang FC. Untuk kelemahan pasukan Penang FC pula, saya masih merasakan yang mereka masih lagi gagal untuk mengisi tempat kekosongan yang ditinggalkan oleh Casagrande. Sebab apa? Sebab Hilal dan juga Endrick, mereka lebih selesa untuk bergerak bebas di bahagian tengah dan menggerakkan serangan dan juga build up untuk pasukan Penang daripada involve untuk menjaringkan gol. Jadi saya merasakan yang sekiranya seorang striker Casagrande kembali ke dalam skuad utama pasukan Penang, saya merasakan yang Penang akan menjadi pasukan yang berbahaya, sebab di belakang Casagrande akan ada dua playmaker, iaitu Endrick Dos Santos dan juga Hilal, dan juga mereka boleh gunakan Daniel Ashraf juga sebagai attacking midfielder. Jadi benda tu sedikit memberi ancaman kepada pasukan musuh sekiranya menentang pasukan Penang FC dalam saingan yang akan datang nanti sekiranya Casagrande berjaya diturunkan. Jadi secara overallnya, apa yang boleh saya puji untuk pasukan Penang, Hilal, Endrick Dos Santos bermain dengan sangat baik. Daniel Ashraf masuk sebagai pemain simpanan juga, sebagai pemain gantian juga bermain dengan sangat baik. Nadi utama adalah Azizan yang menstabilkan bahagian tengah dan memberi kelebihan kepada Hilal, Endrick dan juga Daniel Ashraf untuk lebih ofensif bergerak ke hadapan. Itu yang boleh saya puji dan juga yang boleh saya komen untuk pasukan Penang FC. Untuk Bukit Tambun pula, apa yang boleh saya puji dan boleh saya komen untuk Bukit Tambun? Yang pertama yang boleh saya puji adalah kecemerlangan goalkeeper pasukan Bukit Tambun, yang mana pada perlawanan ni goalkeeper Bukit Tambun membuktikan dari segi situasi, iaitu 1-on-1 ataupun 1-lawan-1, memang keeper Bukit Tambun ni akan menang, yang mana dia berjaya menyelamatkan percubaan daripada Hilal, menyelamatkan percubaan daripada Endrick Dos Santos. Jadi benda tu telah membuktikan yang dia adalah seorang goalkeeper yang mana bila benar situasi 1-on-1, maka beliau ada kelebihan untuk menang dan juga untuk menghalang gol beliau daripada dibolosi. Itu yang pertama yang boleh saya puji. Yang kedua yang boleh saya puji adalah di bahagian tengah dan juga bahagian sayap pasukan Bukit Tambun. Mereka ada idea yang sangat bagus. Mereka boleh exploit dan juga penetrate bahagian pertahanan Penang. Mereka berjaya melakukan cutback masuk dalam kotak penalti. Tetapi sayang, apabila banyak percubaan ataupun gerakan yang mereka lakukan, mereka berjaya main lawa masuk dalam kotak penalti, cutback, passing kat kawan, the last man ataupun orang yang terakhir pegang bola, dia lambat untuk buat keputusan. The decision was made agak lambat lah. Yang mana keputusan yang diambil agak lambat. Dia tampang bola, dia teragak-agak nak shoot, pemain Penang dah close ataupun tutup ruang. So dia dah tak ada ruang, dia tak ada angle untuk melakukan percubaan. Bola hilang macam tu sahaja. Bukan sekali, bukan dua kali, malahan lebih daripada 3 kali apa yang dilakukan di bahagian hadapan pasukan Bukit Tambun. Jadi apa yang boleh saya katakan, Bukit Tambun boleh perbaiki dari segi execution dan mereka boleh perbaiki daripada segi decision making, yang mana apabila mereka dah buat gerakan yang menarik, the last man yang pegang bola perlu cepat untuk buat keputusan, sama ada untuk shoot ataupun untuk tahan dan sebagainya, untuk memastikan peluang yang mereka ada tu berjaya di execute dan berjaya convert chances kepada gol, untuk memastikan yang Bukit Tambun ni sentiasa memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Jadi secara overallnya Bukit Tambun bermain dengan sangat baik juga. Dari segi goalkeeper bagus, defense bagus, attacking bagus, cuma decision kena lebih cepat. Mereka punya peluang yang ada perlu dimanfaatkan supaya mereka tak mensia-siakan peluang yang ada. Itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.